Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni saya nak bercerita sikit tentang Gantt chart. So Gantt chart basically inilah Gantt chart. Apa kegunaan Gantt chart ni? Selalunya Gantt chart ni digunakan untuk player intraday lah, dekat mana kita nak dapatkan EP sharp dan TP sharp. First saya terangkan sikit pasal warna-warni ni. So yang merah ni adalah support terkuat, biru support 2 terkuat, kuning adalah support ketiga terkuat. So sama juga macam kita lukis tu lah, support boleh jadi resistant, sama je konsep dia. Contohnya kalau contoh sekarang, kita tahu merah ni support terkuat, so biru dia resistant. Maksudnya sekarang support 23 sen akan pergi ke 25 sen, itu adalah resistant. Dia pecah resistant 25 akan pergi 28. Normalnya macam tu lah. So bila 25 dah pecah, so 25 ni akan jadi support kita lah, akan terus pergi ke 28 sen. So kita ambil contoh counter yang saya ada review sikit sebelum ni, yang cantik sikit lah, yang boleh kita jadikan contoh. Sebagai contoh kita ambil MQ-Tech. So sebelum ni saya dah pernah bercerita pasal macam mana nak kesan jerung masuk, macam mana kita nak kesan volume besar masuk kan. So contohnya dekat sini kita dapat detect. Kalau macam ni kita start dekat sini. So sekarang ni 16 sen. Kita tengok dekat sini, sebab kat sini kita dah dapat kesan lah. So sebenarnya kat sini kita dah dapat kesan. So sebagai contoh kita tengok sini, yang masuk 155. So 155 yang masuk lot semua besar-besar, 10,000 lot, 10,000. Betul lah, 10,000 lot, 10,000 lot. So buy rate dia pun tinggi sini, 89%. So maksudnya 89% adalah orang membeli, 11% adalah orang menjual. So kat sini kita dah dapat detect banyak lot-lot besar dah masuk. So kita boleh standby. So kita tengok dekat sini, dia respect dekat mana dulu. Dia duduk banyak dekat 16. So 16 sen lah. So kalau 16 sen, mana 16 sen? So 16 sen. So cara nak baca dia, sorry, sebelum tu saya terlupa. Untuk yang macam ni, daripada start daripada 8, 9, 10, 11 sampai ni, maknanya yang ada petak yang lebih daripada 2 color, 3 color ni, ada warna biru, kuning, merah. Ni merah. Dalam kawasan ni kita panggil kawasan red cash. Sama juga yang daripada sini, kita start daripada harga 50 sen, 49 sen, 50 sen. So ni kawasan red cash. Red cash ni bahasa mudah dia tu kawasan harga yang paling susah nak pecah lah. So cara baca dia macam tadi, kalau merah dia mesti pergi ke biru. Kita EP dekat merah, TP dekat biru. Kalau macam kita balik kepada contoh ni, so dekat sini tadi kita dah dapat kesan lah pada harga 15 sen ni. So kita dah dapat kesan. So dia dah naik dulu kat 16, dia turun balik 165, dia naik, dia turun balik kat 16. So kat sini kita dah tahu dia respect 16. Kita boleh jangkakan 16 ni adalah support kita lah, immediate support buat sementara. So kita nak tahu kita boleh masuk ataupun tak boleh masuk, kita tengok jahitan ni. Jahitan ni lebih kepada 160 pergi ke 165, 160 pergi ke 165. Kalau jahitan ni 160 pergi ke 155, 160 pergi 155, itu tak valid lah untuk nak kita masuk. Contoh tadi 16. Ni 16. Dia akan respect ke 18. Sekarang ni kita dah tahu dia dah duduk kat 16, dia cocok 165. So dia dah start jahit. Itu yang kita panggil jahit. So kita pun beratur kat 16, kita terus TP kat 18. Kuning mesti pergi ke kuning. Dapat tak?
16, dia terus shoot pergi ke 18. Betul, dapat TP1 kita. Okey, saya harap setakat ni semua faham. Selain tu kita tengok pula Kenga. Kenga ni pun cantik juga. Kenga tag. Okey, kita tengok dia start kat mana. Masa ni volume dah start masuk. Volume start masuk lebih kurang 22. Dia pergi kat 23. Daripada 21, kalau kita dapat masuk awal kan, kalau pada katalah kita dah masuk awal sebelum ni 21, kat mana kita nak TP, kalau kita ikut gancat 21, kita terus TP dekat 21, TP 23. Cantik, nampak? 21, nampak ni yang jahit tadi saya cakap. Cuma yang ni dijahit besar sikit. 21 dijahit dekat 215. So kita dah nampak counter ni macam ada potensi nak naik. Kita pun masuk kat 21. Masuk 21, kita terus TP dulu dekat 23. 23. Dapat TP 1 kita. So katakanlah kita nak masuk lagi sekali 23, next TP kita 25. 23 dia jahit sekejap kat sini. 23 dekat sini dia terus pergi 25. Cantik, dapat terus TP2. Okey, next contoh yang kita boleh bagi yang hari tu yang ini satu-satu. Kita tengok ni CME cantik juga. Okey, andai kata kita selalunya saya buat bila saya dah masuk terus, contohlah saya dah masuk terus kat 11, saya terus Q nak beratur kat 13. Tapi kalau kata kita tak buat macam tu, apa yang boleh kita buat? Okay, kata kita dah masuk 11, harga terkini ataupun harga semasa adalah 13, kita jual bawah sikit 1 bit. Maksudnya kita jual pada harga 12.5 sen. Kita kurang 1 bit je lah. Ataupun macam cara nak masuk juga, kita tengok, kita dah tahu 11 sen ni support terkuat. So kita tahu harga semasa 105. Harga semasa 105. So yang beratur dekat sini, katalah sini 110, dekat best buy, best sell 105. So kalau kita nak terus match, kita terus beli yang kat 105 lah. 105 ni kita terus je TP kat 13. Okay, kita ambil contoh CME kalau kita nak baca melalui gancat. Okay, dia start dekat 11. Okay, cantik. 11. Masa ni sebenarnya kita dah nampak dah, cuma selalunya tak dan lah nak masuk, kita tak anggap pun benda ni nak pecah kan. 1, 2. Okey, kat sini boleh cantik. Kat sini kita dah dapat kesan awal, dia nak masuk. Kita tengok dulu dia nak pergi ke mana. 1 ni tengok dia respect tak. 1 kan. Okey, kita ambil contoh. 1 tadi ni dia respect tak dekat 13 ni. Okey, kita tengok. 1 dia memang dia pergi terus tepat sharp dekat 13. Sharp dekat 13, then dia turun. Okey, bila dia turun tu kita tengok dia jahit kat mana. Okey, sekarang ni dia jahit dekat sini 120, 125. So sekarang ni ini adalah immediate support kita. 120 immediate support kita. Okey, nampak 120 dia dah jahit 125, 120 jahit 125. So sekarang ni kita boleh masuk kat 12. Kalau ikutkan banyak ni dia ambil penumpang kat 12 ni. 12 kita masuk, kita terus TP dekat 14. Betul. 12 pergi kat 14. Macam saya cakap tadi, merah ke biru, kuning ke kuning. Merah support terkuat, biru support 2 terkuat, kuning support 3 terkuat. So tadi kita tahu daripada 11 sen support terkuat, dia terus pergi kat 13. So dia sekarang dah buat satu lagi support baru dekat 12 sen. So maknanya dia respect kat 11 lah. So kita boleh masuk.
Kalau kita masuk 12 sen ni, kita jangan TP kat 15. 12 sen ni kita TP dekat 14 sen dulu. Biar cukup lah tu. Kalau dia dapat pergi kat 16 tu rezeki lah. Tapi yang penting kita kena secure profit kita dulu, capital kita dulu. 12 masuk, terus pergi 14. Macam ni kan. Ni dah boleh masuk ni. 12 dia cocok 125, 12 cocok 125. Kita masuk, kata kita masuk, pap, dia TP betul-betul dekat 14. Dekat 14 dia TP. Kalau katalah 14 ni tak sempat, sebab saya tengok tadi harga 14 dekat harga 14, kalau ikutkan tak banyak pun jual, 501 je, 501 lot. So apa kita nak buat? Kita kurangkan 1 bit dekat 135, InsyaAllah mesti hit kita punya TP. Contoh lain lagi, last contoh kita try tengok lagi contoh lain. Hari tu yang saya tengok cantik Armada kalau tak silap. Armada ni Armada ni cantik. Alah, cuma dia tak syariah lah. Okey. Kita tengok. Okey. Armada ni dia start dekat 23. Nampak dia dah start jahit dah. 23 235 23 235 23. Okey, 23. Katalah kita sempat masuk 23, kita terus TP dekat 25. 23 masuk. Banyak ambil penumpang kat 23 ni. 23 terus je TP dulu kat 25. Walaupun yalah, kita tak jangka dia nak spike kan, tapi kita TP je terus dekat 25 dulu. Kita terus TP kat 25. Sekarang ni dia dah naik. Okey, 25 naik, dia naik 25, 26, 25, 26. So sekarang kita dah tahu immediate support kita 250, 255. Okey, sorry, kalau dekat gancak tadi, okey, 11 ni bermaksud 11 sen contoh 11 sen ataupun 11.5 sen. Kalau macam ni tadi 25 255. Okey, kalau kita dah tengok tadi 25 255. Kita tengok tak match kan, kita nak try 25 tak match. Kalau kita nak masuk juga, kita boleh EP dekat 255. Dia pergi tak dekat 28. Dia dah keluar kat dari red cash ni. Selalunya dah lepas keluar red cash, dia mesti akan terus pergi. Okey, 255. Kita masuklah 255. Dia akan terus pergi dekat 28. Hit TP kita 28. So macam tu lah contoh nak baca gancak lah. 25 pergi 28, 28 akan pergi 31 akan pergi 34. Selalunya macam tu. Satu lagi, kita tengok Gets hari tu sebab dia macam gila sikit. Gets hari tu dia ikut tak, tapi selalunya counter-counter yang macam ni dia tak respect sangat dekat gancak. Tapi tak apa, kita cuba tengok mana dia nak start jahit. Macam dia tak ada nak jahit je kat sini. 45. Bolehlah kita buat kat 44. Macam dia tak respect je 44. 44 tak ada. 43, 46. Tak adalah, gap ni macam tak boleh. Kat 47. Katalah kat sini kita kesan 47. 47 dia follow tak. Tapi selalunya kalau counter-counter yang news tiba-tiba macam ni, dia tak respect sangat gancak ni. 47 tak ada. 47 49. Dia tak ada. 47 49 pun tak respect juga. Tapi kalau siapa yang berani, boleh je sebenarnya nak try masuk yang kita macam dah boleh agak kan. Contohlah counter-counter yang ada news macam ni. Kita sekarang ni kita masuk, kita main bedal je. Cuma sekarang ni kita tak tahu kita nak TP dekat mana. Seelok-eloknya, sebaik-baiknya katalah kita masuk ke dekat harga ni lah 550, 555 ni kan. Kita
kita masuk ke harga ni, mana terus kita nak TP. Cantik. Ni kat dalam kawasan red cash. Ni kuning, pergi kuning. Kita masuk 550 ataupun 555, kita terus je TP terus dekat 59. Yang penting dapat juga kita punya profit sikit. 55 terus bagi 59, 59 akan terus bagi 63. Macam tu contoh dia. 55 tadi mana? 55 dia akan terus bagi 59. 59 pun dia langgar. 59 dia akan terus bagi dekat 63 pula. Nampak? 63, banyak 63 kat sini. 63. Kalau dia pecah lagi 63, dia pergi dekat 67. Dia pergi dekat 67. Ini saya yang ni saya nak ajar kita nak TP kat mana je. Contohlah kata tadi kita masuk 63 kan. 63 mana 63? Kita dah tahu dah counter ni gila contohnya dah tahu memang counter ni memang akan naik. Mungkin counter ni memang kita dah boleh agak, dia boleh limit up. Kita sekarang nak cari TP je. Tapi selalunya kalau orang yang dah boleh agak limit up, dia takkan jual lah kan. Okey, contohnya 63 akan pergi 6 berapa tadi 63 kuning ke kuning 63 akan pergi 67. 63 area sini 63 dia pergi dekat 67. Kita TP je terus dekat 67. Okey, sekian saja untuk kali ni. Saya harap semua faham lah. Kalau tak faham, InsyaAllah kita boleh buat video lagi sekali. Okey, sekian. Terima kasih.